Sudah sekian lama ku menunggu, kali terakhir bertemu setahun lalu. Bila bulan baru kau minta diri dulu, aku sambutmu di malam tanggal 1. Ingat masa kita bersama singkat, tiap malam aku nawai tu pasang niat. Mari kurang rehat, tingkatkan bergiat, selagi ada kudrat, selagi sehat. Rasa syukur di dalam hati menyambut kehadiran bulan penuh suci. Tak terbayang indah meriah, semua berlomba tingkatkan ibadah. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, biarpun tubuhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan, izinkan ku menyantuni Ramadan. Kurangkan yang pejam, tambahkan yang celik. Rantai yang direjam, jauhkan yang dihertik. Ada yang dikurang, ada yang dilebih. Gembira bersama, janganlah bersedih. Biar mataku ringan membaca, biar lidahku sering melafazkan cinta. Biar anggotaku rajin berusaha, doakan tahun depan berjumpa lagi kita. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul nuzulil Quran, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sabar wa musawwar, syahrul yuzdadu fihi rizqul mu'min. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban, setahun sudah aku nantikan. Aku nantikan. Dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, biarpun tubuhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan. Ya Allah, izinkan ku menyantuni Ramadan. Sarawak Zon 2 Nia berkenan diri Sebuti Marudi 6.37 minit malam. Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.51 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.54 minit malam. Negeri Johor Zon 2 Johor Baru Kulai Kota Tinggi Merosing 7.18 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pak Muar Tangkak Segamat 7.22 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.25 minit malam. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jampau 7.24 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebut 7.25 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.26 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.27 minit malam. Seterusnya negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang 7.27 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabak Berenam 7.29 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.27 minit malam.
Negeri Perak, Zon 1 Tapak Selim Liver Tanjung Malim 7.28 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsar 7.29 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Maganatu Kampung Gajah Sedik Sana Berwas Parik Lumut Setiawan Pulau Bangku 7.30 minit malam. Zon 6 Selamat Hati Magang Serai Parik Bonta 7.31 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.34 minit malam. Berikutnya Negeri Pahang, Zon 2 Rontain Bekam Muazzam Shah Kuantan 7.21 minit malam. Zon 3 Maran Canu Jengke Temeloh Bera Jerantut 7.24 minit malam. Zon 4 Bentong Raub Kuala Lipis 7.25 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Janbaik Bukit Tinggi 7.29 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.32 minit malam. Negeri Terengganu, Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerung 7.20 minit malam. Zon 2 Besut Setiu 7.22 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.22 minit malam. Zon 4 Kemah Mandungun 7.21 minit malam. Negeri Kelantan, Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpak Pasir Masana Merah Kuala Kerai Gumusan Daerah Ciku 7.24 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.31 minit malam. Negeri Kedah, Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 7.31 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Mudayan 7.31 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.30 minit malam. Zon 4 Baling 7.29 minit malam. Zon 5 Kulim Bana Baru 7.30 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.33 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.34 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.31 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia 3 Ramadan 1445 Hijriah 14 Mac 2024. Kami di IKIM FM mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka puasa sebentar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Hospital Pusrawi Sdn Bhd eksklusif di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sdn Bhd mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Hospital Pusrawi Sdn Bhd merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalatul Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03-2687-5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jomlah kita berbahasa Arab. Jomlah kita pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayati, hayati.
Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk ini في برنامج هيا بالعربية لهذا المساء. شكرا جزيلا لكم وشكرا لمحبي وعشاق اللغة العربية. ومع برنامج هيا بالعربية لهذا المساء الحمد لله ما زال معنا الفضل الأستاذ الشافي عبد الحميد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ماذا بعقلك الآن؟ الآن الساعة كم؟ الساعة 5. الساعة 5 أعيد الإفطار للأولاد. طبعا أنا امرأة وأم أيضا، ولكن الرجال في عقلهم الأكل فقط. الأكل فقط. ماذا سوف يطبخ؟ ماذا سوف يأكل؟ ماذا سيأكل؟ أنا أريد نأكل ماذا؟ أرز بالفراخ المحمرة. نعم. تفضل أستاذ. InsyaAllah pada petang ini kita akan pelajari beberapa perkataan baru, Datin. Yes. Pertama adalah perkataan wafaqa ala. Wafaqahu ala syai' ataupun wafaqahu fi syai'. Ini maknanya adalah bersetuju untuk melakukan sesuatu. Apabila tuan-tuan nak kata wafaqtuhu ala al-julus huna, ataupun wafaqtuhu ala syira' hadha syai'. Maksudnya saya bersetuju dengannya untuk membeli perkara ini. Wafaqtuhu ala apa-apalah. Jadi tuan-tuan kata wafaqa ala. Wafaqa ala itu maksudnya bersetuju untuk melakukan sesuatu. Contohnya hal tuwafiquni, adakah engkau setuju dengan saya? Hal tuwafiquni, jadi tuan-tuan boleh hafal ayat ni. Hal tuwafiquni, hal ha lam hal. Tuwafiquni ta waw alif qaf nun fa qaf nun ya. Hal tuwafiquni, contohnya suami kata kepada isteri, ما رأيك لو contohnya هيا نصلي في مسجد كذا هذه الليلة, jom kita pergi sembahyang masjid ini malam ini, sekian-sekian masjid. Kemudian atau suami boleh tanya hal tuwafiquni, adakah kamu bersetuju? Tapi itu nampak macam dengan skema sangat, Datin. Apa-apa pun hal tuwafiquni maksudnya adakah kamu setuju dengan saya? Ini peranan Ramadan ni, ya Allah Ustaz. Masya Allah. Macam sekali. Lah. Tuan-tuan tak ada kata macam itulah. Kalau tuan-tuan tanya kepada isteri hal tuwafiqina ni, nampak macam skema sangat, nampak macam ada masalah selama ni. Nah, apa-apa pun hal tuwafiquni maksudnya adakah kamu setuju dengan saya? Kemudian ungkapan muwafiq. Muwafiq maksudnya setuju. Hal anta muwafiq? Nah, muwafiq. Mim waw alif qaf fa. Mim waw alif fa qaf. Muwafiq. Jadi kalau tuan-tuan bagi apa-apa cadangan, tuan-tuan nak tanya kawan-kawan di depan saya, setuju tak setuju? Satu orang dia kata ana muwafiq. Muwafiq. Macam mana perkara ini? Muwafiq. Kalau perempuan, muwafaqah. Nah, itulah perkataan yang tuan-tuan boleh hafal. Muwafiq kalau lelaki, kalau perempuan, muwafiqah. Nah, itu saja untuk petang-petang puasa yang bateri dah nak habis ni. Ya Ustaz, Alhamdulillah, insyaAllah bateri sentiasa syurgas. Kita boleh penuhkan insyaAllah. Ada banyak lagi ibadah yang kita nak buat selepas buka puasa insyaAllah. Dan terima kasih banyak-banyak Ustaz atas pertemuan untuk petang ini. Perkataan baru insyaAllah bersama para pendengar yang boleh tuliskan perkataan baru di bawah video ini, silakan. Dan terima kasih Ustaz, insyaAllah kita jumpa lagi pada halaqat al-qadimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وشكرا جزيلا مستمعينا الكرام ولمستمعينا الكرام استمروا معنا في اذاعتكم اذاعه معهد الاسلامي الماليزي راديو إيكيم.
Gaza dan Yaman berlainan negara, namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih, Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, pertubuhan kasih insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini terhapus duka air mata mereka yang amat memerlukan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasahinsan.org. Keranamu Yaman demimu Gaza. Raikan Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajuk berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Dalam dunia internet dan media sosial ni, saya selalu risau tentang apa yang anak saya tonton. Banyak video yang tak ditapis, yang bukan-bukan. Tapi Alhamdulillah, sekarang ada Durio Plus, platform yang menawarkan lebih dari 9,000 video yang selamat dan sesuai untuk tontonan kanak-kanak Islam. Dan yang paling best, Ramadan ini siri animasi Islamik sci-fi aksi Kebangkitan Khalifah akan ditayangkan. Akhirnya, animasi hero Islamik yang sesuai dan penuh pengajaran untuk anak-anak kita. Jadi, jom muat turun aplikasi Durio Plus di Play Store dan App Store atau layari www.durioplus.com sekarang. Durio Plus, platform video selamat untuk kanak-kanak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bantu kami bina masjid pertama di Bukit Beruntung. Apa yang tiada di Bukit Beruntung, semuanya ada, kecuali masjid sahaja yang tiada. Untuk maklumat lanjut, layari www.masjidbukitberuntung atau boleh menghubungi Tuan Syed di talian 01923711158. Saya Ustaz Hamran Yusof menyeru anda semua untuk menyumbang pada masjid pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. Penyakit kawal kita atau kita kawal penyakit? Rawat jasad, jiwa, akal, roh untuk hapus punca penyakit ke akar undi di Ibnu Sina Wellness, Pusat Perubatan Sains Islam dan Psikologi Islam yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Ibnu Sina Wellness, dapatkan solusi holistik secara alami untuk kembali sihat mengikut fitrah. Hubungi 03-8966-3696 atau layari www.ibnusinawellness.com. Johor Bahru 106.2 Zaman sekarang semua naik. Harga mana naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard tambah 2.18% setahun bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Dah tahu bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya bang? Sabar yang, kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil. Susu Everty. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu Everty, formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan Susu Everty di nakmengandung.com. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuh mari berwakaf dan berinfak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari website kami di masjidkotawarisan.com atau hubungi Encik Zubair di talian 013-999-2023. Jom infak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor sekarang. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi untuk perkhidmatan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia.
raikan Ramadan ini dengan membaca buku terbaru terbitan IKIM, Fasting in Islam, Its Spiritual and Intellectual Significance. Dengan halaman-halaman yang penuh hikmah, anda akan pelajari konsep-konsep yang menyentuh hati. Dapatkan buku ini dengan harga RM25 sahaja di ikimniaga.my atau Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. WhatsApp 011-5769-5400 untuk bantuan. Dapatkan juga koleksi penerbitan IKIM berkaitan Ramadan dengan potongan harga sebanyak 40%. Mulai hari ini sehingga 4 April 2024. Temukan lebih banyak lagi tentang keindahan berpuasa dan kembangkan pemahaman anda. Asyik sakit tapi tak tahu penyakit apa? Rawat jasad, jiwa, akal, roh untuk hapus punca penyakit ke akar umbi di Ibn Sina Wellness, Pusat Perubatan Sains Islam dan Psikologi Islam yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Ibn Sina Wellness, dapatkan solusi holistik secara alami untuk kembali sihat mengikut fitrah. Hubungi 03-8966-3696 atau layari www.ibnusinawellness.com. Kuching 93.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini bersama untuk kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda untuk petang ini. Setiap hari Khamis, Alhamdulillah kita membawa kepada anda rancangan Imanunah Iman Kami. Dan untuk rancangan Imanunah Iman Kami, kita bawa kepada anda di FB Live dan YouTube Live IKIM FM. Boleh tonton di situ. Soalan pertanian insya-Allah kita buka ruang dan peluang untuk anda di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk hari ini Alhamdulillah kita akan bersama untuk rancangan Imanunah Iman Kami bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Doktor? Alhamdulillah bikhair. Ramadan Karim Doktor. Ramadan Barak alaina wa alaikum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih masih meluangkan masa untuk Imanunah pada petang ini, dan bersama Imanunah insya-Allah masih lagi kita bersama kitab ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Untuk anda yang belum mendapatkannya boleh dapatkan bersama Encik Johari 019-2380-466. Untuk waktu ini bersama doktor kita akan sambung kembali tajuk sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bahagian kedua. Silakan doktor untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datuk Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanunah pada Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaAllah pada petang Ramadan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Aqidah Al-Wusta melalui terjemahan kitab Al-Aqidah Al-Wusta yang dicetak yang diterbitkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bagi tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, bolehlah membuka muka surat 271 item ke-73 bagi versi bahasa Arab, sedangkan bagi versi bahasa Melayu terjemahannya adalah muka surat 219. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, bagi yang berada di atas steering dalam perjalanan untuk pulang,
ke destinasi masing-masing, maka fokus di jalan untuk melihat jalan, dan insya-Allah saya doakan semuanya akan selamat sampai di destinasi masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan dengarlah dengan khusyuk insya-Allah pengajian yang sedang kita bacakan pada kali ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita meneruskan perbahasan tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala bahagian kedua, yang mana sebelum ini pada pertemuan yang lalu kita telah menerangkan tentang iaitu sifat harus bagi Allah, seperti wajib Allah tidak wajib untuk menjaga salah wal aslah, pengenalan sedikit dari isu-isu yang akan dibangkitkan. Maka sekarang kita masuk pada penerangan dan penghujahan daripada Syekh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa ammal jaizu fahuwa kullu fi'lin min af'alihi ta'ala la yajibu alaihi minhu syai'un wa la mura'atu salahin wa aslah. Hadirin wal hadir awizakullah, yang bermaksud yaitu adapun yang harus atau sifat harus itu adalah semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang wajib atasnya sesuatu pun, dan tidak juga menjaga yang solah itu yang baik, dan aslah dan yang terbaik. Lalu disebutkan setelah itu, wa illa lama waqa'at mihnatud dunya wala ukhra wala taklifun bi amrin wala nahyin. Kerana jikalau tidak begitu, maksudnya jikalau Allah SWT wajib untuk menjaga as-salah wal aslah, nescaya tidaklah berlakunya ujian di dunia dan akhirat, juga tidak ada taklif, beban hukum pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi yang dimaksudkan dalam keterangan daripada Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala pada kali ini adalah menerangkan tentang sifat harus bagi Allah Ta'ala, iaitu apa sahaja yang harus bagi Allah Ta'ala. Dijelaskan bahawa segala yang harus bagi Allah Ta'ala adalah segala perbuatan dari perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah itu apa maksudnya? Menciptakan, meniadakan, memberi kesihatan, memberi kesakitan, memberi kekayaan, memberi kemiskinan. Lalu segala perkara-perkara yang lain juga, menjadikan dia macam ni, tidak macam ni, macam tu, macam ni, tinggi, tidak pendek, dan lain-lain. Semua ini Allah SWT ciptakan adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Jadi perbuatan Allah ini semuanya harus, bukan wajib, bukan mustahil, tapi harus. Ia boleh wujud, ia boleh tak wujud. Itu dipanggil harus. La yajibu alaihi minhu syai'un. Tidak wajib atas Allah daripadanya sesuatu pun. Atau tidak wajib atasnya daripadanya sesuatu pun. Jadi tak ada dalam perbuatan Allah ini yang wajib. Tidak ada. Atau yang mustahil, tidak, harus. Allah harus melakukannya. Dan juga tidak wajib menjaga mura'atu salahin wa aslah, iaitu menjaga apa yang baik dan yang lebih baik. Kerana di sisi golongan Mu'tazilah, dia kata Allah tak boleh menentukan yang buruk, Allah kena yang menentukan, menjadikan yang baik-baik sahaja. Hanya yang baik-baik sahaja. Dalam arti kalau ada hamba dia melakukan ibadah, wajib bagi Allah menjaga yang terbaik baginya.
Allah tak boleh lempar dia dalam api neraka. Allah tak boleh azab dia. Dia kena diberikan yang baik sahaja atau yang terbaik. Itu di sisi Mu'tazilah yang salah. Jawapan kita, tak macam tu. Jawapan kita tak. Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Allah SWT yang memiliki seluruh alam ini. Dia boleh buat apa sahaja yang ia kehendaki. Ni. Yang mana apa yang ia kehendaki itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tidak wajib Allah menjaga mura'atus salahi wal aslah. Menjaga apa yang baik dan yang terbaik. Tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan harus. Jadi ini perbezaan yang ketara di sisi ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Mu'tazilah. Wa illa lama waqa'at. Apa hujah al-Imam As-Sanusi rahimahullah? Syarahkan sekejap lagi insya-Allah pada segmen setelah ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan beri seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Beri seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jawapan 106.2 FM. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini bersama rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang masih membincangkan daripada kitab ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wustah oleh Imam As-Sanusi. Bahagian kedua daripada sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, masih lagi di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan di WhatsApp konti 01129004. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita sambung kembali untuk bahagian kedua, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dijelaskan tadi bahawa apa hujah Al-Imam As-Sanusi bagi perkara ini? Imam Sanusi berkata, wa illa lama waqa'at mihnatud dunya wala ukhra wala taklifun bi amrin wala nahyin. Kalaulah Allah SWT kena jaga yang baik dan yang terbaik sahaja,
lama waqa'at, nescaya tak berlakulah mihnatud dunia, ujian dunia. Maksud ujian dunia, Allah kan kena yang lakukan atau menjaga yang baik dan yang terbaik sahaja. Nescaya tak adalah orang yang soleh, yang alim tu sakit. Kan? Nescaya tak adalah budak yang tak berdosa boleh sakit. Ini disebut di dalam Hasyiah Ad-Dasuki terhadap kitab Ummul Barahim. Apa dia kata? Kalau pegang pada Mu'tazilah yang menuntut Allah hanya melakukan yang baik sahaja, menjaga yang baik dan yang terbaik, macam mana boleh ada budak kecil sakit, meninggal, sengsara, kan? Maksud sengsara seperti penyakit lah, bukan manusia apa aniaya dia ke apa, itu bab lain. Tapi nak kata contoh dia, ada bayi, ada budak umur 10 tahun belum akil balik, umur 5 tahun, 6 tahun kena kanser, kena penyakit, sengsara selama kecilnya sebelum dia meninggal dunia waktu masih kecil, padahal dia dosa tak buat, apa tak buat. So kalau kita kata wajib bagi Allah menjaga yang salah wal aslah, tak adalah semua perkara tersebut, semua ujian tersebut, semua keadaan tersebut nescaya tidak akan ada. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi jawapannya, kalaulah Allah kena jaga yang baik dan yang terbaik, nescaya tidak akan adalah ujian di dunia wala ukhra, dan tidak akan adalah ujian di akhirat. Jadi kalau nak buat yang baik dan terbaik, tak payahlah buat neraka tu kan. Takdirkan semua manusia hanya buat yang baik sahaja, masuk dalam syurga. As-salah wal aslah. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang dibawa, ideologi ataupun pemikiran dan juga cara berfikir yang dibawa oleh Mu'tazilah itu sebenarnya sangat lemah, bahkan mudah untuk dipatahkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi jawapannya, Allah melakukan apa yang ia kehendaki sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Wala taklifun bi amrin wala nahyin. Apa alasan Imam Sanusi yang lain? Di Imam Sanusi dia jawab, dia kata, dan juga nescaya kalau kita menilai Allah kena menjaga yang baik dan yang terbaik, takkan adalah amrin, perintah, nahyin, larangan. Kerana perintah dan larangan, apabila ada perintah, kita mungkin malas tak buat, mari kita melanggar perintah. Atau nahyin, bila ada larangan, kita justru nak berbuat, atau kita terbuat. Ini akan menunjukkan bahawa Allah tidaklah menjaga as-salah wal aslah. Kenapa dia beri taklif? Cuba kalau diizinkan semuanya, taklif tidak ada, maka salah wal aslah akan terjaga. Tapi buktinya ada perintah, ada larangan, maka tentulah tak wajib bagi Allah untuk iaitu memerintahkan untuk menjaga yang baik dan yang terbaik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu adalah hujah al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala bagi sifat jaiz, iaitu menjawab tentang mura'atus salahi wal aslah. Kononnya Allah wajib menjaga apa yang baik dan yang terbaik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu diteruskan, iaitu muka surat 74, iaitu wa minal jaizati ru'yatul makhluqi lahu ta'ala fi ghairi jihatin wala muqabalatin
إذ كما صح تفضله سبحانه بخلق إدراك له في قلوبهم يسمى العلم يتعلق به تعالى على ما هو عليه من غير جهة ولا مقابلة كذلك يصح تفضله تعالى بخلق إدراك لهم في أعينهم أو في غيرها يسمى ذلك الإدراك البصر ويتعلق به تعالى على ما يليق به وقد أخبر بوقوع ذلك الشرع في حق المؤمنين في الآخرة فوجب الإيمان به. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakum, antara perkara yang harus adalah melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa arah dan tanpa berhadapan. Jadi ru'yah yang dimaksud melihat Allah di akhirat adalah ru'yah dengan tanpa arah dan tanpa berhadapan, bermuqabalah, tidak ada. Kerana seperti mana sah bagi Allah SWT untuk menganugerahkan penglihatan pada hati-hati mereka yang dinamakan ilmu. Kerana jadi sah. Jadi seperti mana iaitu, dan tak ada masalah. Allah SWT untuk memberikan idrak, mencerap, alat pencerapan, iaitu penglihatan dan alat pencerapan di dalam hati-hati mereka, yang mana pencerapan dalam hati ini, idrak ini dipanggil dengan nama ilmu. Ini dipanggil dengan nama ilmu yang berkaitan, bertakluk, yang berkaitan Allah SWT seperti apa yang ada padanya tanpa arah dan tanpa berhadapan. Jadi melihat Allah ni tanpa arah dan tanpa berhadapan. Lalu disebutkan, begitu juga Allah SWT boleh menganugerahkan. Jadi boleh sahaja Allah SWT menganugerahkan penglihatan pada mata-mata mereka itu. Jadi kalau Allah harus untuk menganugerahkan penglihatan dalam mata hati mereka, nescaya harus bagi Allah untuk menganugerahkan penglihatan pada mata mereka. Itu Allah SWT bagi mereka untuk dapat melihat dengan mata mereka, iaitu dengan mata kepala mereka, sesuai dengan yang layak pada zatnya. Lihat macam mana? Sesuai dengan yang layak bagi Allah. Bukan macam-macam mana, tapi sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita akan meneruskan syarahan bagi masalah ru'yah ini pada sesi setelah ini. Baik, Doktor. Terima kasih, Doktor, dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda terus setia bersama kami. Kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0119004004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM. Inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidupnya. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri.
Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self-talk itu yang sangat lebih penting. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah muda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona Bizara, Islam Agamaku, Fas'alina, Imanina dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama rancangan Imanuna, Iman Kami, dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akifi, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bincangkan tentang bahagian kedua, sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sambung kembali bersama doktor dan selepas itu kita boleh ambil beberapa soalan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Lalu disebut di sini iaitu harus bagi Allah untuk menciptakan dengan anugerahnya, menciptakan idrak, penglihatan bagi orang Islam tadi atau mukmin tadi yang nanti di akhirat dapat melihat Allah dengan mata kepalanya. Harus ni sesuai dengan yang layak pada zatnya, zat Allah SWT. Jadi bukan ada kaif dan gimana, bukan ada kaif atau tak tahu bagaimana, bukan. Tapi Allah SWT ini Khalik, Tuhan yang mencipta. Dia bukan makhluk. Maka dia yang mencipta kaif, bukan dia yang berkaif. Kaif itu berarti bagaimana. Dia yang mencipta bagaimana-bagaimana. Bukan dia dapat dibagaimanakan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lebih-lebih lagi telah dikhabarkan oleh syariat apa hujah dia selain itu, iaitu lebih-lebih lagi syariat sendiri mengkhabarkan kepada kita akan berlakunya perkara tersebut, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala. Jadi syariat yang mengajar kita bahawa harus untuk melihat Allah dengan mata kepala. Kepada mukmin di akhirat nanti, iaitu kepada mukmin di akhirat nanti, maka wajiblah beriman dengannya. Sebab itu kita wajib beriman dengannya. Apakah nas yang telah sampai kepada kita dalam bidang ini? Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah orang-orang mukmin itu adalah yang berseri-seri kepada Tuhan mereka, mereka melihatnya. Ayat itu jelas menunjukkan harus untuk melihat Allah di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita boleh buka Q&A kerana kita dah habis membahas tentang sifat harus bahagian melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita imani, harus untuk melihat Allah di akhirat kelak. Sekarang kita buka Q&A. Baik doktor, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini ada beberapa soalan sebenarnya dari minggu lepas. Boleh kita jawabkan terlebih dahulu. Ada yang bertanya doktor, macam mana nak ajar akidah anak-anak kita yang seumur sekolah rendah macam tu? Bagaimana nak mengajarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nak ajarkan akidah kepada anak-anak kita seumur sekolah rendah macam tu, lebih kurang. Ini cara dia macam mana? Anak-anak kita ni dia suka tanya dan jawab. Dia suka tanya dan jawab. Jadi dia ada tanya. Anak saya selalu tanya, Allah kat mana? Saya kata tak perlu kepada tempat. Allah SWT tak bertempat. Tempat tu makhluk Allah yang buat
tempat. Saya kata contoh dia. Oh, okey. So, jadi dia tak adalah terfikir Allah tu macam orang ke macam apa, tak ada. Sebab dia tanya Allah ni bentuk dia macam mana semua. Saya kata tak. Bentuk ni makhluk. So Allah SWT is superior than all of the creation. Means Allah SWT tak sama dengan makhluk. Dia mesti lebih agung. So you cannot imagine. But put inside your heart that God exists. Wah, dia kata begitu juga lah. So dia pun okey papa, okey. Dia boleh faham, dia can accept benda tu. Lalu, jadi kita banyak bercerita. Kalau kita nak bagi hujah A, B, C dengan Quran dia apa, hadis dia apa, itu mungkin dia susah nak faham. Kalau anak saya nanti dia akan pertikaikan. Kenapa ni, kenapa tu, boleh lah, tapi perlu waktu yang lama, perlu waktu face. Ini adalah cara mengajar. Dan jangan lupa hafal. Jadi ketika anak kecil, otak mereka ni seperti sponge. Ini yang Syekh Hamzah Yusuf kata, the mind of the children is like a sponge. Whenever kita letak dalam air, dia tersedut kan. So budak-budak ni otak dia ni cepat gila, memang cepat nak hafal lah. Tak macam kita dah tua kerepot ni. Di luar hadirat bidakumullah. Jadi waktu inilah kita suruh dia hafal sifat doktor. Faham tak faham urusan nanti. Hafal dulu. Al-Asma' Al-Husna. Hafal dulu. Ini waktu dia. Sebab nanti dah besar. Pusing. Tak apa-apa. Kan. Ini. Jadi saya selalu menuntut anak-anak saya untuk menghafal. InsyaAllah. Kalau mereka hafal, senang untuk belajar perkara ini. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi doktor yang bertanya, apa maksud sabdaan Nabi Ain mendahului takdir? Bagaimana doktor? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi saya kurang mengetahui Ain mendahului takdir yang dimaksudkan seperti apa, tuan-tuan dan puan-puan. Akan tetapi yang pasti, yang jelas, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah telah menentukan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Kan? Segala perkara, sama ada penyakit ataupun kesihatan, itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah SWT apabila telah menentukan segala sesuatu, akan ada orang yang tersebut terkena sakit, tidak lain tidak bukan ini adalah merupakan ketentuan daripada Allah. Sehingga kan kalau seseorang itu terkena apa pun penyakit, dia kena jangan tambah marah dan tambah kecewa dan tambah apa. Anggap ia adalah takdir daripada Allah yang Allah uji kita. Penyakit apapun itu, sama ada ain dan lainnya, dengan harapan Allah SWT menyembuhkan kita. Hadirin wal hadra awidakumullah. Kita harap takdir Allah adalah menyembuhkan kita. Ini dia. Hadirin wal hadra hafizakumullah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Ada banyak soalan lagi doktor, tapi kita akan bawa ke minggu hadapan. Untuk waktu ini bersama doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan pada petang hari ini, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apapun itu harus menciptakan, tidak menciptakan, menyihatkan atau menyakitkan, mengayakan atau memiskinkan, apa itu semua harus. Jadi apabila ia harus, tak wajiblah bagi Allah melakukan sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tidak ada istilah wajib Allah masukkan dia ke dalam syurga, wajib Allah masukkan di dalam api neraka. Tak ada istilah macam tu. Dia buat apa yang sesuai yang ia kehendaki. InsyaAllah. Sekian saja daripada saya. Salah silap saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Yang Bersaudara Dr. Aiman Al-Akiti untuk pertemuan untuk petang ini. Terima kasih banyak Dr. Jazakallah ana kull khair. Selamat berbuka puasa Dr. untuk petang ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembali Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadith. IKIM FM, inspirasi utama anda. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sudah sekian lama ku menunggu, kali terakhir bertemu setahun lalu. Bila bulan baru kau minta diri dulu, aku sambutmu di malam tanggal 1. Ingat masa kita bersama singkat, tiap malam aku nawaitu pasang niat. Mari kurang rehat, tingkatkan bergiat, selagi ada kudrat, selagi sehat. Rasa syukur di dalam hati menyambut kehadiran bulan penuh suci. Tak terbayang indah meriah, semua berlumba tingkatkan ibadah. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, biarpun tubuhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan, izinkan ku menyantuni Ramadan. Kurangkan yang pejam, tambahkan yang celik. Rantai yang direjam, jauhkan yang dihertik. Ada yang dikurang, ada yang dilebih. Gembira bersama, janganlah bersedih. Biar mataku ringan membaca, biar lidahku sering melafazkan cinta. Biar anggotaku rajin berusaha, doakan tahun depan berjumpa lagi kita. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Nuzulil Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sabar wa Musawwar, Syahrul Yuzdadu fihi rizqul mu'min. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, biarpun tubuhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan. Ya Allah, izinkan ku